Abang sedih, susah rasa. Itu kalau time doa nangis lah. Banyak, banyak. Lagi berat ujian tu, maknanya lagi besar rahmat Allah yang nak datang nanti. Anak-anak ni esok, dia jadi pendakwa-pendakwa, jadi pemimpin-pemimpin masa depan yang boleh bawa kebaikan dalam dunia. Abang punya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menyedari bahawa sebagaimana kita memperlakukan, maka begitu pula kita akan diperlakukan. Segala kebaikan yang kita laksanakan, maka dengan kebaikan jugalah kita akan dikurniakan. Menuntut kepada makfirah dan juga mardiah Allah Subhanahu Wa Taala adalah tanggungjawab menjadi insan yang insani. Persoalannya, bagaimana untuk kita menjadi orang yang paling bermanfaat kepada manusia lain? Bagaimana untuk meletakkan kegembiraan yang dimasukkan dalam hati orang mukmin? Apa pula yang perlu dilakukan bagi menahan marah lantas akan ditutup segala keburukan dan juga untuk mampu berjalan bersama saudaranya sampai dia memenuhi keperluan saudaranya. Saya Ehsan Yahya dan ini temu bual khas bersama dengan Ustaz David Liu yang bersama saya menerusi Skype ketika ini. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat kepada mungkin perjalanan Ustaz di media sosial, terutamanya di Instagram dan juga banyak perkara yang dilakukan terutamanya melibatkan bantuan dan sebagainya. Bagaimana kalau Ustaz boleh memulakan perjalanan bantuan kerja dakwah Ustaz ketika ini? So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saya memang daripada kecil lagi ada puji bagi Allah. Saya ditemukan dengan cikgu-cikgu yang banyak bimbing saya dengan kerja-kerja amal, kata kerja-kerja berkongsi ilmu, berkasih sayang, hikmat ni daripada saya 12 tahun. So masa saya kecil-kecil, saya susah, tak ada duit, tapi saya banyak hikmat dengan tenaga saya. Cikgu semua suka bawa saya, ustaz saya suka bawa saya sebab saya lah tukang masak, saya lah tukang angkat periuk, saya lah tukang buat tandas. Saya lah semua sekali, kadang-kadang stres juga. Tapi seronok sebab pergi hutan-hutan, buat tandas. Ada kampung-kampung tu, ada 3-4 kampung pakai satu perigi. Tandas pun tak ada. So kita buatkan tandas, buatkan surau. Jadi setiap Sabtu Ahad tak pernah ada kat rumah. Sampailah saya besar. Cuti sekolah pun tak pernah ada rumah. Mak ayah pun jadi susah hati juga. Tapi macam itulah hidup saya daripada saya remaja sampai kat universiti, kat UPM. Cuti semester pun sama, saya akan pergi khidmat-khidmat masyarakat. Sampai saya dah bekerja pun, masa saya kerja dengan orang dulu, saya akan peruntukkan 2 bulan begitu, saya akan buat kerja khidmat-khidmat masyarakat, masuk juga berkongsi ilmu dan juga berdakwah. Sampailah sekarang, gitu. Dan juga perjalanan Ustaz ini panjang seperti yang Ustaz sebut daripada umur 12 tahun dan juga membawa kepada usia Ustaz sekarang. Tetapi bukan sahaja di utara, timur, barat dan juga di seluruh pelosok negara. Berapa kali sebenarnya kalau kita boleh Ustaz kongsikan, Ustaz turun ke negeri-negeri lain, bertemu dengan mereka yang susah, mereka yang sangat memerlukan ini. Apa yang membawa kepada kekuatan Ustaz ini? Jadi saya selalu ingat mak saya selalu pesan kat saya. Dulu kita susah, sampai mak saya sebelum meninggal, atau pesanan daripada saya tak sempat jumpa last tu, tapi dia pesan kat adik-adik. Saya beritahu kat AB, dulu kita susah, ada orang sayang kita, ada orang bimbing kita, ada orang ajar kita ilmu agama, didik kita akhlak. Dulu kita lapar, ada orang tolong kita. Saya banyak kali yuran-yuran sekolah saya tak tahu sampai sekarang, saya bayar yuran sekolah saya. Kadang saya susah, saya berdoa, yang orang miskin, apa yang dia ada cuma doa. Doa, tiba-tiba dalam meja ada buku dapat. Wah, masa tu punya orang kata apa, excited, happy, dapat buku dalam meja, dalam apa, bawah meja sekolah ada hadiah buku, kadang dapat hadiah stokin. Di sekolah tak ada stokin, dia orang bagi. So saya rasa bahagia, banyak hadiah yang Allah beri lepas saya berdoa, kerana kekayaan, kasih sayang yang mungkin ada pada orang-orang yang ada rezeki yang lebih sikit, dia berkongsi dengan saya. Dan banyak saya tak kenal pun. Saya ingat saya pernah tidur tersembunyi, Pakistan saya belajar. Ada orang bagi saya alas tidur. Sampai sekarang saya simpan alas tidur tu. Saya rasa tu hutang budi. Ada lagi alas tidur tu kat rumah saya, sleeping bag. Saya rasa tu hutang budi orang bagi pada saya. Jadi sebab tu saya selalu fikir, masa tu saya ada satu sleeping bag
tidur dekat masjid ke, saya bawa budak-budak muda-muda tak ada tempat tidur, saya angkat dia pelan-pelan letak atas tempat tidur. Dulu saya ada satu helai baju, saya kongsi dengan orang lain. Jadi saya fikir apa yang Allah beri pada saya gembira untuk berkongsi kepada orang lain. Dan saya selalu ingat, dulu sampai lapar, susah pun teringin tengok orang lain lapar, kesian. Terlupa, diri sendiri pun belum makan. Tengok orang susah, tak ada tempat tidur, kesian. Kita pun tak cukup dengan tempat tidur. Tapi rupanya ingin memenuhkan orang lain ini buat kita jadi kaya. Kaya itu pada hati, buat kita ingin berkongsi. Jadi saya faham kaya itu bukan duit yang banyak, bukan harta yang banyak, bukan mungkin ilmu yang sangat banyak ke, atau belajar paling tinggi, atau jadi orang paling glamour tu bukan. Tapi kaya tu, jadi kita ada sikit, kita boleh berkongsi dengan orang lain. Itulah kaya sebenarnya. Dan bermula kat situlah, rasa macam sampai tak boleh nak tidur, tengok orang lain. Kadang-kadang cuba juga, bila buat kerja ni, kadang-kadang kan ada ujian, tekanan, ada orang kata keji, kadang takut juga. Saya ada takut nak buat baik ni, takut orang marah, takut jadi begitu, jadi begini. Tapi kalau tak boleh nak berhenti, macam tak boleh nak stop, merajuk tu 2-3 jam. Memang sedih betul, memang merajuk betul, tapi 2-3 jam. Lepas tu bila berdoa, bila tengok orang, keadaan orang tu, kita rasa kita ada kemampuan, tapi kita tak bantu. Macam saya tahu boleh bantu dia macam mana. Saya nak rasa macam kes saya inilah contoh kan, anak-anak yang tak sekolah. Bila saya dengar kisah anak-anak tak sekolah, viral seorang kakak tolong adik-adik buat apa? Masak dalam periuk, jaga adik kecil, dia bawah 11 tahun. Orang tengok semua kesian. Mak ayah kena tangkap masuk penjara. Jadi orang tengok kesian. Jadi bila kita macam orang semua kesian. Jadi saya tahu saya ada kemampuan untuk pergi bantu. Saya tahu obat dia senang je. Suasana keluarga yang mungkin tak sama macam kita. Dia perlu suasana yang baik. Jadi saya fikir obat dia orang ni perlu dihantar ke sekolah yang sangat baik. Tapi perlu bayaran lah. Tadi kita bayar sebulan RM600. Macam anak-anak orang senang-senang juga belajar. Ada aircon, ada macam rumah macam banglo, cantik. Belajar agama, tahfiz, belajar akademik pun. Masuk sekolah biasa dah 3-4 tahun tak sekolah, kalau masuk pun kena ejek, kena ketawa. Jadi saya seronok, saya tahu macam mana boleh bantu. Dan saya tahu macam nak pujuk anak-anak ni, dan saya tahu macam mana nak pujuk mak ayah, nak pujuk orang sekeliling, dan saya tahu macam mana ubat dia. Kadang-kadang dia kena langgar sikit, kena jalan je. Kalau kita tanya, dia tak dapat nak dibantu. So begitu. Jadi tak boleh nak tidur. Kalau kita tidur pun rasa tak lena. Kalau makan pun rasa bersalah. Kalau tak pergi tu rasa macam kawan-kawan tak nak pergi. Kawan-kawan buat tak tahu, buat tak terbaca. Sebab kalau baca jadi kesian. Tapi itulah Allah yang gerakkan. Jadi saya rasa saya pergi ke mana-mana. Kekuatan satu mungkin didikan cikgu-cikgu saya, didikan mak ayah. Dan saya rasa paling besar juga doa orang miskin. Doa mereka sangat ajaib. Kerana doa mereka, Allah gunakan saya. Kalau Allah tak gunakan saya, mungkin diguna orang lain. Ramai lagi orang yang buat baik. Bukan sikit, juta lagi banyak pada saya. Yang saya yakin ya, kerajaan, pusat zakat, JKM, yang lain-lain, masyarakat sekitar, penghulu, YB, diorang lagi banyak buat. Saya cuma sikit je. Jadi saya cuma buat sikit berbanding dengan apa yang mereka lakukan. Jadi saya gembira, saya sebahagian daripada doa-doa orang miskin. Dan juga Ustaz, kalau dulu mungkin skalanya kecil, tetapi sekarang ini banyak dan juga besar bantuan yang diberikan oleh Ustaz. Dan jika Ustaz tidak keberatan, siapa yang sebenarnya bersama-sama dengan Ustaz sepanjang misi bantuan dan juga pergi ziarah yang dilakukan ini? Saya memang daripada awal, mula-mula tamu yang musim PKP je lah, COVID-19 datang tahun lepas. Bila saya baca tu, 2 tahun sebelum COVID-19 ni, saya punya perniagaan ni orang kata, saya jujurnya bagi saya banyak sangatlah. Bukan besar macam bilion-bilion tak lah, tapi bagi saya ni besar sangat. Bagi saya macam dah terlebih daripada apa untuk saya pakai, terlebih daripada apa yang saya nak dalam hidup ni. Saya rasa semua saya boleh dapat. Saya nak pakai apa, saya nak pergi mana, saya nak buat apa, semua saya boleh dapat. Macam itulah bahasa kalau orang usahawannya. Bekerja sampai nak makan apa pun boleh makan, pakai baju apa pun boleh pakai, nak pergi mana, bila-bila pun boleh. Tak itu begitu masa dah. Jadi saya rasa macam apa yang saya dapat ni Allah bagi rezeki tu dah lebih. Dan saya sibuk bekerja beberapa tahun ni. Kerja-kerja misi-misi ni ada tapi sikit-sikit lah seminggu sekali. So, bila datang COVID-19 ni patutnya projek saya banyak lah. Pertama ni saya buat training kan. Saya buat program training motivasi yang event besar-besar yang saya gunakan saya ni. Saya anggap macam masa awal COVID tu saya rasa macam perasaan saya. Saya rasa macam nak kiamat lah. Jadi bila saya rasa macam nak kiamat dah habis dah dunia ni. Dan saya tengok kena pula pada awal-awal kan kena orang masjid-masjid kan. Orang baik-baik, orang-orang alim-alim, madrasah-madrasah. Jadi saya fikir saya sibuk dengan ceramah sana sini. Saya pun masjid
jamak je, sembahyang jamak selalu, madrasah pun dah lama tak pergi. Jadi saya fikir Allah ni lah waktu untuk saya beramal. Jadi apa yang saya ada, duit saya sendiri daripada perniagaan saya gunakan untuk infak. Awal tu saya gunalah, ada awal-awal duit saya sendiri, beberapa juta juga duit saya sendiri. Jadi saya guna duit saya sendiri dan daripada situ ada ramai nak menyumbang. Jadi saya pun bila orang nak menyumbang, saya ada buka pertubuhan kasih umat Malaysia tu supaya kadang takut orang salah guna kan, takut salur pada tempat yang salah. Saya tengok ada orang nak mula buat macam-macam akaun tu yang tak betul pun banyak. Jadi saya buka akaun khas supaya kalau ada orang nak derma, boleh letak kat situ. So itulah sebahagian besar juga kemudian ni banyak orang menyumbang. Saya pun tak tahu siapa. Kadang orang sumbang RM1, dan kadang orang sumbang 20 sen. Saya juga tengok sumbangan tu. Bukan sumpah RM1. Macam tu lah lebih kurang RM2. Sikit-sikit tapi ramai orang yang sumbang. RM1, RM2, RM3, RM5 pun ada, RM10, RM50 ada, RM100 pun ada. Dan baru-baru ni ada yang macam jumlah besar-besar, macam adanya yang bagi besar-besar kemudian ni itulah TMJ nombor 1 kan, yang bagi RM200,000. Itu yang besar, terus kita guna untuk beli tab. Apa yang saya dapat besar ni saya terus guna. Ada ramai lagi penyumbang yang lain-lain lah. Artis-artis pun ada juga sebahagian menyumbang. Sahabat-sahabat artis yang lain pun ada menyumbang. Ini mungkin ada menjadi persoalan dan juga pertanyaan siapa yang berada bersama-sama dengan Ustaz, khususnya Ustaz telah pun jelaskan tadi. Tetapi Ustaz, ramai yang mengagumi Ustaz, contohnya dari hati seorang insani terhadap nilai kemanusiaan yang dilakukan. Tetapi sebagai manusia kita tidak terlepas daripada kebencian, fitnah dan juga penilaian. Bagaimana Ustaz meletakkan dugaan, cabaran dan juga ujian ini dalam terus melakukan dakwah dan juga bantuan ini, Ustaz? Jadi memang tak ada orang suka dihina, dikeji. Saya pun sama. Saya tak suka orang ejek saya. Saya tak suka orang cek pasal dengan saya. Orang update status tulis nama saya ke. Saya tengok banyak orang update status atau ejek hina saya atau buat video kata saya ke. Secara terus terang begitu. Saya terdengar ada orang tag saya. Tapi bagi saya, cikgu saya ajar daripada dulu, ada kisah Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq. Bila orang cakap sesuatu, Nabi, ada orang marah Nabi. Lebih kurang begitulah kisahnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diam je. Nabi senyum. Tiba-tiba bila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mula menjawab, muka Nabi berubah, merah dan Nabi pergi. Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, tadi Tuan dihina, tak ada orang bela Tuan. Tuan senyum. Tapi bila ada seseorang bela Tuan dan kita dapat jawab, dah menang, dah nampak macam dah berjaya, dah kita boleh balas balik penghinaan orang, kamu pergi. Sabda Nabi, masa kita diam tadi, Allah hantar malaikat jawab untuk kita. Bila kita mula jawab je, bila kita jawab je apa penghinaan orang pada kita, maka apa jadi? Malaikat pun telah hilang, malaikat rahmat. Jadi bila dua orang bergaduh, yang untung bukan A atau B, yang untung ni syaitan. Yang untung ni, yang rugi siapa? Orang miskin tu tak dibantu, orang susah tu tak dapat dibantu. Jadi saya apa sahaja jalan, dan saya akan berusaha apa sahaja saya buat daripada hari itu dan selepas ni, ialah tujuannya apa saya buat tu mungkin ada setengah orang faham, yang dekat dengan saya faham. Tujuannya saya cuma nak bantuan lebih cepat sampai pada orang, dan saya nak seramai mungkin orang saya boleh bantu. Jangan ada orang lapar, jangan ada orang tak ada tempat tinggal, jangan sampai ada anak tak sekolah, jangan ada orang hidup tanpa elektrik, air, duduk, ada yang OKU, terbiar atau lain-lain. Sebab ni tanggungjawab kita. Kita tak boleh, kita satu orang tidur kenyang, kira dia lapar, Allah tanya dia akhirat. Jadi bila orang kata saya sedih, jadi bila saya sedih, saya takkan balas. Jadi saya belajar untuk berdoa kepada Allah SWT. Sebab bila kita balas, orang lain pun ada pendapat dia akan balas balik. Jadi masalah pun tak selesai. Jadi saya tengok bila kita berdoa, orang cakap-cakap tu seminggu dua, lama-lama cakap-cakap tu hilang. Orang lain pula cakap, nanti cakap-cakap tu hilang. Orang lain pun teka-teka sebab dia tak ada dekat situasi tempat yang saya duduk tu. Orang suka teka kan, Ustaz tak siasat, Ustaz tak ni, Ustaz tak buat ni, Ustaz tak mohon kebenaran, Ustaz. Sebenarnya apa tuan pun beritahu tu, saya ada tim pertubuhan kasih umat dalam 20 orang. Mereka ni sangat laju. Kalau nak cari rumah, mesti orang tak percaya kan. Sehari kalau nak cari rumah, itu ada ada satu tempat kat Johor Bahru, pindahkan 4 keluarga. 4 keluarga nak pindah. Kita kata, saya tengah berbual dengan keluarga ni, saya kata nak 4 rumah. Saya pandang ke belakang, sekejap lagi ada tim saya ramai ni kan. Semualah tim. Abang Ajai, Ridwan, Ashraf, Azizul, Ustaz Zul dan lain-lain. Ramai-ramai ni dia sebut je Azam, semua sekali lah. Dia orang laju je, tu dia orang cari rumah. Jadi saya tinggal duduk berbual bagi nasihat di 15 minit, bangun-bangun rumah tu dah ada.
Seorang pula ada yang ni pergi cari barang, pergi beli barang-barang, kan? Beli barang perabot, dah tempah kat kedai perabot, dah tempah kedai elektrik, dah tempah ni, dah dealkan orang tu. Sampai sana, kita tinggal masuk rumah. Hari yang sama, dah bayangkan, selaju tu. Kalau kedai tutup, PKP, macam nak cari kedai buka, macam nak bukakan kilang, macam mana kita nak cakap, nak pujukkan dia. Jadi semua, macam sampai apa-apa lah. Contoh air tak ada. Macam mana kita nak cari tank air tu, ada kampung banyak minta air tu, macam mana nak cari? Kita cari sampai kat negeri mana, mana tempat, berapa jam boleh sampai, mana paling cepat. Apa saja jalan, macam mana nak hantar barang ke Sabah, barang-barang PPE sebagainya. Fikir macam mana nak cek kapal terbang mana. Kapal terbang ni tak mampu kita nak bayar. Kapal terbang ni tak ada duit kita nak bayar. Kapal terbang ni kita cuba mana yang boleh paling murah. Lepas tu kita berbual kadang-kadang rezeki. Ada kapal terbang kadang dibagi kita free pula. Ada yang bagi separuh harga. Ada begitu banyak kali. So rezeki tu mencurah-curah. Tapi bila kita mula je Allah buka jalan. Kita mula Allah buka jalan. So yang lebih penting ialah utamaannya ialah orang miskin, orang lapar. Gosip-gosip biasalah kan. Kalau orang, saya bukan artis tapi dunia artis kan biasa. Baru bertemu je dah viral lah kan. Ustaz, viral. ya, Ustaz, bila cakap pasal gosip ni, kita membawa kepada satu bentuk dan juga penilaian apa yang kita sebut sebagai ikhlas. Ada yang menyatakan mungkin apabila kita tunjuk sesuatu di media sosial, contohnya keikhlasan itu dipertikaikan. Jadi, apa yang Ustaz boleh katakan berhubung dengan nilai fahaman berkaitan dengan ikhlas ini, Ustaz? Jadi, kalau bab sedekah contohnya kan, sedekah ni ada dua sabda Nabi, satu yang sembunyi, satu yang terang-terangan. Jadi tidak ada, dua-dua tu dituntutlah agama, ada masa kita sembunyi, ada masa terang-terangan. Jadi orang kata kena buat sembunyi, jadi yang sembunyi pun banyak kita buat. Tapi ada waktu benda tu perlu diselamatkan terang-terangan. Semua orang dah tahu pasal kisah tu, semua orang dah dengar pasal kisah tu, semua orang tak tidur malam lah. Hari-hari orang tag saya, kadang-kadang kisah yang saya dah tolong tu, lepas seminggu ada orang tag saya lagi. Bukan sikit 100 orang. Macam kes saya ni, orang tag lagi. Dia tak baca lagi berita kita dah tolong. Dia akan tag tolonglah Ustaz, merayu tak tolong. Jadi kita memenuhi bantu ramai orang. Jadi ikhlas ni urusan hati. Daripada kecil saya belajar ikhlas ni seperti semut hitam atas batu yang hitam, malam gelap gelita. Jadi ikhlas ni cuma Allah SWT yang tahu. Jadi saya belum ikhlas lagi, saya sesa perbaiki niat saya. Niat saya berubah. Bila orang puji kadang-kadang sombong, riak, takabur. Jadi saya istighfar, saya minta ampun. Dan doakanlah supaya Allah terima apa yang saya buat. Tapi bagi saya apa yang lebih penting, orang ni dapat dibantu dan lebih ramai dapat dibantu. Contoh saya nampak kan yang terdekat, contoh tab lah. Bila saya beli tab nampak macam menunjuk kan, pegang-pegang tab macam tu orang kata. Biasalah anak saya pun main Facebook juga, Instagram kan. Anak-anak kadang main TikTok. Anak-anak main TikTok, zaman-zaman dia begitu kan. Jadi macam mana nak sampaikan maklumat kepada mereka, saya belajar dakwah ni, apa segala yang Allah beri kemudahan, kita gunakan untuk kebaikan. Contoh macam ni kan, macam awal ni kan, kita kena gunakan segala apa media yang ada untuk kebaikan. Sebab kalau tak, saya selalu sebut, penting tak orang berjaya, penting tak kaya. Budak-budak sekolah kalau saya tanya, dia tak nak kaya, takut berdosa masuk neraka. Penting tak jadi pemimpin, semua pun tak nak juga. Penting tak jadi terkenal, ini memang kata terkenal, janganlah, ya Allah. Tak maaf lah, terkotor hati, busuk, masuk neraka orang cakap. Tapi tahu tak apa jadi? Apa kesan terkenal? Kesan terkenal, anak-anak saya, anak kita semua kenal tak Blackpink? Semua kenal. Kenal Blackpink, semua kenal kan? Abang kenal Blackpink, kenal kan? Jadi, tak ada orang tak tahu. Sampai anak kita hampir semua musim anak kita Blackpink lah contohlah. Jadi macam, jadi semua tahu. Jadi kita tak boleh nak marah Blackpink tu terkenal, betul tak? Tak boleh nak marah dia salah ke, dia jahat ke. Semua tahu salah ke apa. Contoh, kita tak boleh marah dia. Tapi tahu tak apa yang patut kita buat? Kita kena kedepankan contoh-contoh yang baik. Kena sampai anak-anak kita nak jadi macam siapa? Dia nak jadi macam ustaz sekian. Dia nak jadi macam sekian. Biar anak-anak kita pun, sampai kita berjalan, anak kita sini tengok video kita contoh. Daripada tengok video-video lain, dia tengok juga video ayah dia bantu orang. So kita tak ada, dia pun kata, oh macam ni patut saya buat. Macam ni patut saya buat. Sebab tu Nabi sebut barang siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikut, pahala dapat pada mereka yang mula-mulakan. Ada Habib Ali Zainal Abidin kata, saya pernah dengar juga Tuan Guru Ni Aziz pernah dalam satu ceramah dia dipupuk ke artis-artis, orang terkenal, dia kata apa? Tuan Guru Ni Aziz kata, tak semua orang dalam dunia diberi pengikut yang ramai, follower, dalam kata lain dia menjadi orang yang terkenal. Tak semua diberi begitu. Jadi, tak semua diberi jadi terkenal. Jadi orang terkenal contohkan artis tu makan satu kuih. Kan orang semua nak makan kuih tu. Orang tak tahu sedap tak. Tapi sebab dia makan, semua nak makan kuih yang artis tu makan. Tak nak kedai lain, nak kedai tu juga. Betul kan begitu? Aiskrim pun sama.
Kan? Siti Nurhaliza makan sekian. Orang mesti teringin nak makan. Nilofa makan sekian. Jadi semua nak makan. Contohnya. Semua teringin. Wah, kalau makan tu, restoran sekian. Oh, rupanya ada menteri sekian. PM dulu pernah makan kat restoran. Orang pun tu, mesti best restoran tu. Maksudnya seseorang yang terkenal buat apa-apa diikuti. Sama juga bila contoh Nabil pergi haji. Kan? Jadi pengikut-pengikut Nabil semua nak pergi haji juga. Masya Allah. Ya. Contoh Syuaib buat rumah orang. Orang fikir orang daripada mak ni semua pun tinggi juga. Baguslah buat rumah. Bagus juga kan buat rumah. Semua nak buat rumah macam Syuaib contohnya. Jadi penting orang-orang yang diberi terkenal ini, diberi pengikut bukan terkenal, ada follower, mereka kena kedepankan contoh-contoh yang baik dan itu satu tuntutan agama atas mereka. Dalam hadis disebut orang buat baik sembunyi, dosa sembunyi terampun. Buat baik terang-terangan, dosa terang-terangan diampun. Itu dia terkenal. Masa terkenal dia banyak cerita benda-benda lain lah. Bukanlah maknanya bukan benda-benda yang mungkin tak haram, tapi bukan benda-benda tuntutan agama. Tiba-tiba bila dia berubah, dia berhijrah, dia tak boleh tinggalkan. Dia kena jadi contoh yang baik. Semua pengikut-pengikut dia mengikut contoh yang baik. So begitu. Ustaz, emosi manusia ini pelbagai. Sedih mungkin kita menangis. Kalau kita bahagia juga mungkin kita akan tersenyum dan turut menangis. Ustaz tidak terlepas daripada segala bentuk perasaan. Apa yang Ustaz lakukan ketika Ustaz betul-betul dalam perasaan ataupun keadaan sedih? Saya, antara yang saya memang, ada waktu lah hidup yang betul-betul down. Betul-betul sedih. Kan? Sebab kita kan jenis orang yang, kita mudah kesian ke orang. Sebab tu dah buat kerja ni, tak boleh macam, saya lebih macam nak tolong orang. Orang kalau tengok keluarga kadang, bapa isyak dadah, mak isyak dadah, abang isyak dadah, kakak isyak dadah, orang pun tak nak tolong keluarga tu. Orang pun kata keluarga tu tak baik, tak bagus, isyak dadah. Saya tak, saya tengok kat keluarga tu, ada anak kecil yang seorang tu tak isyak dadah, dia perlu ditolong. Jadi saya pun tak nak salahkan mak ayah dia. Apa saya buat, saya cuba bantu anak yang kecil tadi dapat pergi sekolah. Mak ayah tadi, mana yang teruk sangat, saya call polis, saya tangkap. Mana yang boleh dibantu, saya cuba hantar kat pusat-pusat yang pemulihan boleh dibantu. Saya tengok budak bawah jambatan pegang baby. Dia kata dia tak guna. Saya cakap, adik manusia yang baik, Allah sayang, nasib awak tak sama macam anak saya. Jadi ada beberapa orang budak-budak bawah jambatan pegang baby. Sekarang dia dah masuk sekolah agama, belajar madrasah. Ada budak saya jumpa, kerja dengan orang jual dadah. Dia kecil-kecil ni, hantar-hantar dadah. Saya ambil adik tadi, sekarang Masya Allah dah duduk madrasah, dah hafal 15 juz Quran. Kecil lagi, 12 tahun dah kerja terlibat dengan dadah. Jadi, saya nampak macam orang ni kita kena sayang. Jadi perasaan saya memang bila orang cakap memang saya sedih lah. Jadi saya sedih, saya nak kongsi antara yang saya belajar, cikgu saya ajar. Ubat dia menangis. Saya, ubat dia menangis. Jadi, banyak menangis pada Allah SWT. Pernah Sayyidina Umar Khattab jadi imam, dia baca innama ashku basi wa husni ila Allah. Ya Allah, aku sedih, susah, aku ngadu sedih dan susahku hanya pada Allah. Ini doa Nabi Yaqub masih hilang, Nabi Yusuf mata sampai buta. Jadi kalau sedih kan, kita dah tak tahu nak doa. Nak doa baik untuk orang tu geram juga. Kan? Geram juga nak doa baik sangat untuk orang. Rasa macam, orang ni tumbuk juga kan. Ada juga manusia biasa saya. Kadang rasa macam nak tumbuk juga orang kan. Kadang orang cakap, rasa macam, kita budak-budak jahat juga. Kalau orang cakap itu, saya teringin dia macam, ambil keluar tangga baju, tumbuk. Duduk sekolah macam tu. Duduk sekolah macam tu. Yeah. Kalau dia cakap kat Facebook, saya bukan jenis orang macam tu, dia cakap kat Facebook. Saya kalau berjumpa berdepan, kalau nak ajak bertumbuk, tak ada kamera, bertumbuk, senang. Saya begitu, masa muda-muda begitu, ada muda begitu. Sekarang pun ada lagi kanak-kanak, cuma tak ada lagi kamera yang rakamkan, Alhamdulillah. Bila sedih, tahu tak apa saya buat? Saya belajar menangis. Jadi nangis saya kadang tak tahu doa apa. Ya Allah, saya sedih, saya mengadu sedih, susah saya pada Engkau. Nangis, Ya Allah, saya sedih. Nangis ke Allah, yang ubat. Nangis kuat-kuat, kadang saya kunci pintu, tutup semua sekali. Cari luar anak-anak tak dengar, isi tak dengar, saya nangis kuat-kuat. Nangis kuat-kuat. Daripada belajar dulu, kalau sedih, saya macam tak tahu nak buat apa. Macam sedih sangat. Contoh, kalau sekolah belajar tu, surau sekolah saya kat universiti tu, mula saya masuk ada 3 orang sembahyang subuh. Jadi saya fikir, kenapa tak ada orang sembahyang subuh? Saya duduk kat situ ajak-ajak, orang makin macam tak suka, marah. Nangis kuat-kuat. Jadi bila nangis kuat-kuat, lepas sembahyang subuh, ada orang datang kat saya. Dia tolong saya. Dia senang ajak orang, dia ada pengaruh, dia ajak orang. Ramai orang sembahyang subuh. Jadi saya nampak lepas nangis tu, Allah bagi hadiah. Nangis kuat-kuat, Allah bagi hadiah. Nangis, Ya Allah, hantar ada orang kuat-kuat yang tolong kita. Orang yang mungkin lebih lagi kekuatan di kata-kata beri nasihat. So antara saya buat ialah saya menangis. Kedua, saya jumpa cikgu-cikgu saya. Atau daripada dulu lagi memang saya akan jumpa guru-guru, alim ulama yang saya hormati, sayangi. Saya akan minta nasihat mereka. Macam baru ni saya jumpa cikgu Muhammad Noor yang memula dakwah saya. Dia pesan kat saya, dia cakap kat saya, habit daripada kecil. Kalau orang tentang dakwah kan dah biasa. Jadi obat dia bukan kita benci dia, cikgu saya cakap. Dia dengar saya cerita 2 jam apa yang terjadi dalam hidup saya. Yang saya tak cerita ke orang lain. Tapi lepas 2 jam tu tak apa dia kata kat saya. Dia
Dia kata, tugas kita balas keburukan dengan kebaikan. Lagi orang marah kita, orang tak suka kita, orang nak buat tak baik, pergi jumpa dia. Ziarah dia, bawa hadiah, cakap sayang kat dia. Kita hidupkan apa Nabi buat, dia bawalah apa yang kita cakap tu bukan kat sini, tapi turun kat sini. Di semenjak saya jumpa Cik Yusuf hari lepas, saya memang niat. Siapa saja marah saya nak mulakan balik macam dulu-dulu, mungkin saya dah lama tinggal, saya nak jumpa dia, saya nak ziarah dia, saya nak minta maaf kat dia, saya nak bagi hadiah kat dia, saya nak doa. Kemudian saya jumpa juga Habib Ali Zainal Abidin. Habib Ali Zainal Abidin pun kata yang sama. So kalau kita jumpa siapa-siapa, dia cakap, so bagi, dia kata, maknanya bersama-sama lah dengan siapa-siapa, bagi nasihat supaya sabar, cerita pasal Nabi dulu mengalami dakwah Nabi susah. Saya jumpa Dr. Mazhar. Dr. Mazhar cakap kat saya, teruskan kebaikan ni kan. Masya Allah, dia puji-puji saya lagi lah, hormat orang yang saya sebut ni semua guru-guru lah. Saya ni tahap macam budak-budak sekolah dia. Saya sebut Syekh Zainul Asri pun sama saya jumpa. Dia doakan saya minta doa malam-malam. Jadi buat rasa tenang, seronok macam rasa. Dan saya teruskan misi saya hari ini setelah saya dapat kekuatan mendengar nasihat-nasihat dan kata-kata daripada guru-guru, cikgu-cikgu yang sangat saya hormati, saya sayangi. So begitulah, pertama menangis, kedua saya jumpa orang saya sayang. Tapi ketiga yang saya tak boleh buat dah. Tahu tak apa ketiga yang saya tak boleh buat bila saya sedih? Dulu kalau saya sedih, saya peluk mak saya. Yeah. Mak saya dah tak ada. Itu yang buat lagi sedih masa doa tu. Ya Allah, mak dah tak ada. Dulu mak ada nak peluk saya. Sekarang mak saya dah tak ada. Saya rindu kat mak saya sayang kat mak saya. So tu antara yang saya tak boleh nak buat lah. So begitu. Dan bercakap berkaitan dengan ibu ni ya Ustaz, pastinya sesiapa saja pasti tersentuh dengan perkara bila kita bercakap pasal mak, pasal umi, pasal ibu dan sebagainya. Tetapi bagi Ustaz, bagaimana inspirasi wajahnya dahulu memberi satu titik bila perjalanan Ustaz untuk menyampaikan bantuan ini yang Ustaz bawa untuk melihat dan juga terbayang mungkin wajah ibu sebelum ini? Saya memang mulakan kerja dakwah saya ini sebab yang selalu bagi semangat dalam hidup saya, mak saya. Saya memang sayang mak saya. Daripada kecil, dia selalu beri semangat kat saya. Mak saya sayang kat saya. Dulu susah kami nak makan sepinggan, kami share ramai-ramai. Mak saya walau susah, dia selalu tengok saya susah. Buat-buat ni kadang, orang cakap-cakap pada dulu lagi memang ada jadi macam ni. Sebab kita semangat, kita lebih kuat sangat sampai macam orang tak boleh tak sempat nak faham apa kita buat. Jadi, mak saya akan selalu peluk saya, bagi semangat kat saya. Dia cakap kat saya, tak apalah nak orang buat kita, jangan kita buat orang. Tak apalah nak, biarlah. Kalau Allah tahu, kan dia nampak, nanti dia bagi pahala. Saya rindu mak saya. Saya kalau sedih buat dakwah, saya call mak. Saya rindu suara dia. Hari lahir saya, tak pernah ada orang cakap sama hari lahir, mak saya seorang je. Sebab bila cuti sekolah November, Disember, saya jauh-jauh, pernah sekali kat Pakistan, dekat jauh-jauh. Saya call mak saya, hello mak, Ebit ni. Mak saya akan cakap, Ebit, selamat hari lahir, mak sayang Ebit. Itulah kataan yang paling saya rindu dalam hidup saya. Mak, Ebit, selamat hari lahir, mak sayang Ebit. Sebab tu bila hari lahir, saya macam tak harap kau orang ucap sama hari lahir kat saya. Tapi saya macam tunggu hadiah pada mak saya. Walaupun pelik perasaan tu tak betul pun, tapi saya macam tu. Setiap kali hari lahir macam saya tunggu ada je hadiah Allah nak bagi kat saya apa ni. Daripada bertahun-tahun lepas mak saya meninggal, hampir setiap kali hari lahir saya ada rezeki datang dalam hidup saya yang besar. Contoh, first mak saya meninggal, sebulan lepas mak saya meninggal, November, 1 Disember tu hari lahir saya. Maksudnya saya dapat anugerah Menterus. Saya duduk kat situ, semua hayat kat sebelah saya. Semua datuk-datuk sebelah kita seorang, bukan datuk, budak-budak je. Duduk sebelah semua hayat, dia tengok saya nangis. Ada seorang datuk tengok saya nangis. Datuk tu peluk saya. Ustaz kenapa menangis? Saya cakap, saya bukan hadiah ni besar, tapi tahu tak apa yang besar. Saya kata kalau mak saya nampak sekarang, mesti dia gembira. Sebab dia selalu bagi semangat kat saya. Jadi hampir setiap tahun, ada je Allah bagi rezeki. Hari lahir saya, mesti ada sesuatu macam saya dah buka kedai ke, macam apa-apalah. Walaupun benda tu bukan benda tu saya harapkan. Tapi saya cuma rindukan mak saya. Saya cuma rindukan mak saya. Saya sayang dia. Dan saya tahu apa yang buat saya rasa saya boleh terus buat ni. Karena rasa tak nak buat, tapi rasa kuat saya rasa doa mak saya. Mungkin doa dia niat nak tolong orang, dia suka tolong orang. Dia beri semangat pada buat dakwah. Jadi kerana doa dia, saya dapat buat apa yang saya buat hari ini. Tanpa doa mak saya pun tak ada kat sini sekarang. Itu saya memang niat, saya nak belanja di makan, beli spek mata. Hari saya ada duit, mak saya dah terbaring. Saya ada duit, mak saya terbaring.
Saya pun tak tahu nak buat apa. Saya rasa macam tak nak buat apa-apa. Nanti mak saya meninggal. Saya pun bangun, saya kata, Ya Allah, kalau ada pahala untuk apa sahaja saya buat lepas ni, saya hadiahkan buat mak saya. Jadi apa nak cakap takkan memberhentikan saya insya-Allah daripada apa yang saya buat. Sebab saya niat kalau ada pahala untuk apa sahaja yang saya buat daripada dulu sampai sekarang, saya niat untuk hadiahkan pada mak yang sangat saya sayang. Jagalah mak yang baik, sayang dia. Dia kan telefon dia. Ialah hadiah lebih mahal daripada segala wang ringgit, segala harta dalam. Ini satu ketakutan Ustaz bagi mereka yang masih mempunyai ibu dan juga bapa. Apabila satu masa nanti mungkin terputus hubungannya, tiada lagi wajah untuk kita lihat dan sebagainya. Tetapi daripada persoalan ini Ustaz, saya nak membawa kepada permaisuri Ustaz dan juga anak-anak Ustaz yang mungkin ini adalah sebahagian daripada kehidupan Ustaz, bukan sahaja di dunia pastinya untuk terus ke akhirat dan juga syurga nanti. Bagaimana Ustaz membahagikan masa? Ini perjalanan bantuannya dan juga ini perjalanan tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga ketua keluarga. Saya sangat bersyukur kepada Allah lepas anugerah mak dan hidup saya. Allah anugerahkan saya isteri yang sangat baik. Saya tu hutang budi pada beliau. Beliau cuma wanita biasa asal. Dia pun tak belajar agama tinggi-tinggi, tak ada amalan apa-apa yang istimewa. Tapi dia menjadi saat saya bertemu dengan isteri saya, saya bawa dia pergi berdakwah, pergi belajar agama. Tak sampai beberapa hari dia berubah. Dia jadi dia yang kejut saya bertiga, dia kejut saya sembahyang tahajud. Malam tu dia lakukan setiap hari lah. Lepas tu, tapi maksudnya berubah. Dia buat taklim kat rumah dengan anak-anak. Dan bidadari saya dia yang siap. Saya kalau nak pergi mana ni, bila-bila je. Kalau orang tak percaya, kalau pergi saya pernah dengar banjir kat pertumpahan. Tiba-tiba saya tengah duduk, ada masalah banjir. Saya maksudnya bila dan lepas tu ada lagi apa ni, bila ada apa-apa je saya beritahu isteri saya terus siapkan beg, saya boleh pergi keluar pada rumah tu sebulan. Saya pernah keluar pada rumah tu 2 bulan. Tiba-tiba je saya nak pergi mana, balik rumah isteri saya dah siapkan beg dah. Orang lain pun nak keluar daripada rumah pun rasanya mungkin isteri dah telefon semula dah. Isteri saya kata nak pergi di jalan Allah je, nak bantu orang, nak khidmat masyarakat, disiapkan beg dia. So saya dah biasa dah, isteri saya kalau tiba-tiba saya tak balik, banyak hari saya tak balik. Tapi saya sangat sayang dia, sebab tu bila saya balik, saya mesti balik beli hadiah. Dulu saya selalu beli bunga, walau gaji saya masih ada 1,200, saya beli bunga yang RM400, besar betul saya tempang. Gaji 1,200, dulu pernah aku mula kahwin, bagi isteri bunga RM400. Saya selalu bagi hadiah, bukan sebab hadiah tu, saya nak gembirakan beliau. Dan kami kat rumah memang makan berjemaah. Dulu pakai dulang, sekarang kadang-kadang suap-suap. Dan kami kat rumah setiap hari buat malam taklim. Baca Quran hadis Nabi, setengah jam mesti buat duduk sama-sama. Gila-gila baca. Baca hadis, gila-gila baca Quran. Dan musim PKP memang kami sembahyang Jumaat. Kalau saya kat rumah memang sembahyang Jumaat. Dan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Anak-anak saya semua datang sama-sama. Dan ada waktu kalau macam PKP ni, walaupun tengah PKP, habis PKP je, boleh keluar negeri je. Walau ada setengah orang marah, saya habis itu, saya cepat-cepat bawa isteri saya ke tempat tak ada orang sangat bercuti. Jadi masa setahun PKP ni saya dapat 3 kali cuti. Adakah waktu yang boleh ada gap, boleh lentas negeri tu? So 3 kali saya bawa isteri saya waktu tu cepat-cepat sebab lepas tu mesti ditutup balik. Saya bawa isteri saya bercuti mana-mana. So memang pada dulu lagi lah. Memang anak-anak pun dia orang kalau jumpa saya semua peluk lah. Tapi kadang sedih lah kan. Nak tinggal rumah sedih, anak-anak yang kecil-kecil peluk saya. Nangis, kadang duduk depan pintu tunggu saya. Kadang dah malam dah tidur saya cium dia terjaga, dia peluk saya. Dia kata, ayah, kakak rindu kat ayah. Kakak rindu kat ayah. Saya terbangkan dia, dia nangis. Ayah, kenapa terbangkan kakak? Kakak dah besar. Saya terbangkan dia. Kakak ayah rindu kat kakak, nangis. Safia, Khadijah, Haifah Khadijah, Raika, Raya Huzaifah. Sampai saya peluk dia. Kalau lelaki malu-malu nak peluk. Tapi bila saya peluk lama sikit dia nangis. Saya kat rumah kadang macam tukar menangis ke anak-anak dia juga. Saya peluk je dia nak nangis. Saya tak payah ceramah-ceramah pun. Peluk je dia nangis. Dia rindu kat saya. Saya lagi rindu kat dia orang. Saya sayang bidadari saya sayang anak-anak saya. Saya tahu hanya Allah yang dapat balas pengorbanan susah payah mereka, sudi berkorban dan mereka faham tanggungjawab saya. Walau saya kat rumah cuba menjadi yang terbaik, saya tahu saya belum menjadi ayah yang sempurna dan saya belum menjadi suami yang baik. Semoga Allah ampunkan dosa saya atas kekurangan saya kerana belum menjadi suami yang baik, belum menjadi ayah yang baik. Ustaz, sedikit lagi Ustaz, saya nak bertanyakan di sebalik
pujian, garis-garis yang ada dalam diri Ustaz, pencapaian, sanjungan dan juga kejayaan. Tetapi tidak terlepas kepada pelbagai bentuk kontroversi yang melibatkan tindakan yang dilakukan, termasuk fitnah contohnya, dikatakan riak, dan apa yang Ustaz rasakan ketika itu. Kalau boleh saya nak tahu, apa dalam naluri, perasaan dan juga hati Ustaz yang betul-betul Ustaz rasakan ketika menerima semua dan juga keadaan seperti ini? Saya kalau yang berat-berat, saya rasa sedih, sangat sedih. Tapi prinsip saya memang itu saya tak nak jawab. Supaya saya tak nak jawab sebab saya tahu jom jawab ni dia akan menjadikan lebih ada orang jawab lagi, ada orang jawab lagi. Jadi saya setiap kali jadi saya sangat sedih. Dan setiap kali jadi saya rasa macam hati tu ada rasa macam nak berehat sekejap, macam tak nak buat apa-apa. Baik duduk dengan keluarga, ada datang rasa begitu saya sekali. Duduk keluarga, macam yelah hidup kita bukan sesuatu apa nak susahkan. Maksud kita bukan macam kita ada duit, kita pun boleh je buat. Kita pun boleh buat je amal suruh apa, tak ada apa saya, maksud saya bukan tak ada apa saya nak kerja. Ada setengah orang mungkin yang belum kenal dunia. Macam ada apa saya nak, tak maksudnya tak ada apa. Tapi saya niat macam mungkin saya rasa doa-doa mak saya, doa ramai orang, saya kata doa orang miskin yang membuat saya punya semangat tu sekejap je pulih balik. Sekejap je pulih balik. Sekejap je pulih balik, saya teruskan. Dan walau saya tak pernah merajuk, walaupun terjadi apa-apa, saya merancang. Perancangan saya kata, orang kata apa, perancangan secara sembunyi tu berjalan. Apa-apa yang orang kata tengok macam tak lepas je, saya turun merancang. Yang penting niat saya orang tu dibantu, masalah diselesaikan secepat mungkin, supaya jangan ada orang, supaya orang tu dapat berusaha. Dan akhir sekali Ustaz selalu menyebut berkaitan dengan apa yang dilakukan menjadi asbab kepada kebaikan, dan itu mungkin yang dipegang oleh masyarakat ataupun yang mengikuti Ustaz. Pastinya bila kita lakukan sesuatu, kita memikirkan ia pasti akan ada kebaikan dan juga natijah yang baik selepas ini. Tetapi untuk di akhir ini, mungkin apa nasihat Ustaz kepada seluruh penonton Asra Awani khususnya, dan juga mungkin kalau boleh Ustaz doakan dan juga doa Ustaz untuk kami semua. InsyaAllah. Jadi kita semua sebuah keluarga. Apa yang saya buat ni sangat kecil berbanding dengan ramai orang kat luar sana, penonton Awani dan seluruh rakyat Malaysia, pemimpin dan semua anggota masyarakat. Jadi kita sebenarnya sebuah keluarga saling melengkapi. Saya sedar apa yang saya buat ni dapat bantu, nampak macam ramai, tapi ramai lagi belum dapat dibantu. Tentu kita sebagai sebuah keluarga kena bersatu hati, saling memaafkan walau berbeza bangsa, agama. Kita kena rasa sayang satu sama lain. Sebab kalau kita bermusuh, bergaduh, kita dua tak untung. Yang kesian orang miskin, anak yatim, kesian orang kat luar sana. Tapi kalau kita bersatu hati, berkasih sayang, ataupun mengira bangsa, agama atau latar belakang politik atau fahaman, atau mungkin apa-apa berbeza, kita sebenarnya sama dijadikan oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti Allah nak kita semua kasih sayang. Itu kita mungkin tak sempurna. Tapi kerana kasih sayang, dikatakan ramai orang masuk syurga. Kerana kasih sayang, diberi rezeki yang banyak. Kerana kasih sayang, dikatakan Allah beri panjang umur, diberi kesihatan yang baik. Segala kebaikan datang dengan kasih sayang. Yang pula salah kita berkasih sayang. Dan saya minta maaf pada semua orang. Dan saya juga doa, supaya tuan-puan juga memaafkan saya. Dan kita doa sama-sama, doa. Dan Allah terima kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awal al-awwalin. Wa ya akhir al-akhirin. Ya zal quwwati wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang sangat sayang, tak ada siapa pun yang pernah sayang kamu seperti mana kau sayang. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampun dosa ayah, ampunkan dosa manusia dalam dunia. Ya Allah, kami sayang mak ayah kami. Di mana pun mereka berada sekarang, kau jagakanlah mak ayah kami. Bahagiakan mereka, kebahagiaan mereka itulah kebahagiaan buat kami. Kalau ada pahala itu apa yang kami lakukan. Kami hadiahkan buat mak yang sangat kami sayangi. Kami hadiahkan buat ayah yang sangat kami sayangi. Wahai Allah, sedang kami tidur lena makan kenyang. Kami orang dalam dunia lapar, sakit, susah, bantulah mereka. Maafkanlah kami. Umur kami makin bertambah, tapi kami tak dapat bantu ramai orang kat luar sana. Umur kami bertambah, tapi kami tak dapat buat apa-apa untuk Islam ini. Maafkanlah kami, ya Allah.
Kami buat semua ni cuma nak kau sayang kami. Sayanglah pada kami. Kalau kau tak terima apa kami buat, semua ni sia-sia. Ya Allah. Tolonglah terima jangan marah kami. Ya Allah. Terimalah kami, maafkan kami, jangan marah kami. Terima kami, jangan marah kami. Ya Allah, bantulah semua alam dunia letak kasih sayang di dalam kami. Angkatlah COVID-19 pada negara kami, Ya Allah. Kembalikanlah hidup masyarakat kami, kasih sayang kebaikan kami semua sama, Ya Allah. Jadikanlah kami asbab satu hati semua manusia dalam dunia. Tak mengira latar belakang agama, politik, bangsa, negeri, negara, yang satu hati kami. Ya Allah, beri kami rasa kasih sayang, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, bantu ramai orang kesian anak-anak kebuku ke tak sekolah, ramai orang tak ada makan minum, tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Ya Allah, kesian. Kau beri kami sedikit rezeki, kekuatan. Gunakanlah kami, temukanlah kami dengan orang yang benar-benar memerlukan. Gunakanlah kami, temukanlah kami dengan orang yang benar-benar memerlukan. Temukanlah kami, bantulah kami, temukan kami. Ya Allah, terimalah kami sampai akhir kami. Ambillah nyawa kami dalam keadaan kau redha pada kami, sedang kami buat kebaikan. Jangan biarkan masa hidup kami berlalu dengan sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Abid Liu, dan pastinya kasih sayang kita, kasih sayang sesama manusia yang ni yang kita akan bawa sehingga ke syurga sana. Dan terima kasih atas segala apa yang dinyatakan, apa yang diluahkan dan juga apa yang dikongsikan Ustaz Abid Liu. Saya memegang kata-kata Ustaz, apa yang kita lakukan insya-Allah ia menjadi asbab kepada kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat nanti. Syukran jazilan ya Ustaz. Kita doakan semoga segalanya dipermudahkan, segalanya mendapat kebaikan, bukan saja untuk Ustaz, rakyat Malaysia, malah mereka yang dibantu khususnya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Abid Liu. Syukran jazilan ya Ustaz, dan pastinya apa yang dikongsikan, apa yang dinyatakan memberi manfaat, dan segala kebaikan ini bukan sahaja di dunia, malah mungkin di akhirat nanti yang kita akan bawakan. Dan terima kasih kepada anda yang menonton, dan pastinya untuk mendapat cerita dan juga perjalanan Abid Liu ini, boleh tonton di Jejak Abid Liu setiap hari Isnin pada pukul 9 malam di SO Prima dan juga Prima HD. Apa yang kita boleh nyatakan dan juga apa boleh kita berikan adalah bagaimana kebaikan itu membawa asbab yang lebih baik kepada insan dan manusia lain. Saya Ihsan Haya, sekian dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.